Okey. Okey Prof, untuk sesi kepimpinan ni untuk subjek kami yang kedua, apa ni untuk tugasan kepimpinan ni. Okey. Dalam subjek ni kami memilih Prof sebagai tokoh korporat dan masyarakat. Sebab kami rasa sesuai lah sebagai contoh kepada masyarakat lain kan. Jadi untuk topik ni, seperti yang kami semua belajar, pemimpin adalah merupakan satu proses yang dinamik, berbeza daripada satu suasana ke satu suasana lain dan bergantung kepada pemimpinnya, pengikut, peserta dan struktur kelompok. Itu daripada apa yang kami belajar dalam UPM lah. Okey, jadi saya nak tanya, apakah pendapat Prof tentang pemimpin? Dan sebagai seorang pemimpin di jabatan, adakah Prof merasakan Prof adalah seorang pemimpin yang terbaik untuk kaki tangan bawahan? Dan juga apakah gaya kepimpinan yang Prof amalkan? Okey, yang pertama pemimpin. Pandangan saya terhadap pemimpin adalah dalam sistem psikologi, sebab saya orang psikologi kaunseling. Apa dia panggil kewujudan, the existence, kewujudan, tugas, fungsi dan peranan pemimpin adalah sangat-sangat signifikan dan diperlukan di dalam sistem sosial manusia lah. Ya. Sebab apa? Sebab sebagai manusia kita ada dua ni tugas yang kita buat. Satu tugas kepemimpinan, satu lagi tugas kepengikutan. Kita mesti memimpin, kita mesti mengikut. Itu dia. Ya, macam jalan lah. Kiri kanan lah. Kiri kanan, masuk keluar dan sebagainya. Sama juga dengan kita kena pimpin diri, kita kena ikut orang lain. So ni berasaskan kepada situ, maka bila manusia nak memimpin, dia mesti memimpin dengan baik. Sama juga dengan kita. Macam you lah, bila you nak buat tugasan, you mesti nak buat tugasan yang terbaik. Betul tak? Bila you nak buat exam, you mesti buat exam yang terbaik. Sama juga dengan pemimpin. Bila you jadi pemimpin bagi diri you, you mesti menjadi pemimpin yang terbaik. Jadi bila kita nak kata dalam pemimpin yang terbaik, apa bentuk dia, bagaimana dan sebagainya. Di sinilah kita kena ada banyak contoh-contoh pemimpin yang baik. Bila banyak pemimpin yang baik, kita senang ikut. Kita senang contoh dan sebagainya. Jadi Prof rasa Prof dengan orang bawahan macam mana? Saya Alhamdulillah, saya setakat, kalau you boleh tanyalah, nanti kalau ada peluang Tun boleh tanya kan kawan-kawan budak-budak EPA dan sebagainya. Saya rasa setakat ni Alhamdulillah, dia orang sangat selesa dengan saya dan saya pun sangat selesa dengan dia orang. Kan, walaupun gap saya jauh. Sebab kalau tengok EPA dengan yang lain-lain, dia punya gap agak jauh lah. Contohnya macam kalau banding misalnya EPA dengan akademik lah tu kan. Kalau akademik, dia punya TNC tu, bawah dia tu dia ada banyak profesor. Dia ada banyak pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Jadi gap dia tak jauh. Dia kalau dia jusa A, bawah dia ada jusa B, jusa C dan sebagainya. Ya. Macam saya ni, gap saya sangat jauh. Antara jusa B dengan ni 48 orang paling bawah tinggi. tu rasa selesa tak? Tapi itulah dia. Dia orangnya Alhamdulillah lah. Apa ke tak ada lah. Tak ada takut. Saya tak macam tu kan. Saya dalam staf pemimpinan saya tidak store fear. Saya tak pernah store fear. Dia takut kadang orang rasa segan sebab Yes, tinggi kan. Sebab tu saya dalam kepimpinan saya store ni apa itu kita panggil ni trust and respect. Hormat dan percaya, itu saja. You hormat, percaya. Saya hormat dan percaya dekat you, walaupun you macam ni yang serve ni kan, Liana ni kan. Walaupun dia N1, R1, N1 ni pelayan pejabat dan sebagainya. Tapi saya hormat dan percaya pada dia. Dan kadang-kadang lebih percaya kepada dia daripada pegawai yang lain. Untuk nak buat kerja-kerja yang tertentu dan sebagainya. Jadi itu yang saya instilkan. Bermakna dalam hubungan manusia kita mesti ada trust and respect. Dua perkara ni. Okey. So ni, that is style kepimpinan saya lah. Sebab style kepimpinan saya lebih kepada style kepimpinan nak kata transformational pun tak juga. Saya ni lebih kepada demokrasi. Demokratik dan juga ni maksudnya melalui teladan lah, by example. Saya suka kepada by example. Tunjuk nak buat apa-apa, kita kena tunjuk. Kena tunjuk kepada orang kan. Sebab saya bagi tahu bahawa ketua dan pemimpin dua benda yang berbeza.
saya ketua, sebab apa saya Timbalan dan Chancellor. Tapi pemimpin lain. Pemimpin, ketua betul. Ketua kita ikut dia dalam hierarki pengurusan pentadbiran kan, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau apa dia tu ni pemimpin tidak ada hierarki. Pemimpin kita boleh turun bawah, kita boleh naik atas dan sebagainya kan. Jadi fleksibel lah. Sebab tu kalau tengok di dekat sini ni apa dia tu, saya rasa lah, saya boleh nampak bahawa dia orang ni hormat dan juga respect lah. Seperti mana saya hormat dan respect dia orang. Okay. Yang pertama. Yang kedua, di segi kita panggil cohesiveness, kejelekitan. Kejelekitan saya percaya bahawa untuk bekerja, kejelekitan mesti ada. Kejelekitan, dia panggil cohesiveness. Kejelekitan ni satu perkara yang sangat penting di dalam mewujudkan pasukan kerja. Pasukan kerja. Itu perkara yang kedua. Baik, perkara yang ketiga, bila kita dah ada pasukan, dia mesti ada ketua dan mesti ada pengikut. So macam mana nak bergerak? Bila nak bergerak inilah kita mesti ada elemen, bagi saya 5 elemen lah. Elemen integriti kita panggil lah. Tapi bukan integriti yang you duduk dengar daripada Institute Integrity, daripada SPRM dan sebagainya. Dalam psikologi, integriti ni kesepaduan jiwa kita. Integrate ni asal daripada perkataan integration. Integrate ni maksudnya bersepadu. Apabila otak kita, apa yang kita percaya, dia tak serupa macam cakap, serupa fikir. Orang tu dia cakap je kan, dengar bila cakap je agama dan sebagainya, wow. Tapi nilai agama dia satu habuk pun budak tepi parit tu jauh lebih baik daripada dia. Tapi kalau cakap agama bukan main hebat, seolah-olah macam dia lah ulama besar dan sebagainya. Kan? Nak bermula pun mula dengan selawat, salam lah, macam-macam lah kan. Jadi orang bagi saya ni orang yang meniaga Al-Quran je lah. Orang yang meniaga selawat dan sebagainya kan, nampak dia. Tetapi dia punya cara penuh dengan apa dia tu, tipu muslihat, penuh dengan orang kata jari telunjuk kelingking berkait, tak kongruan lah. Di sini yang perlu ada integriti tu, maksudnya kita punya keseluruhan diri kita tu mesti ada accountability, mesti ada competency, mesti ada konsistensi, kongruan dan sebagainya lah. Itu kepimpinan yang saya tengok. Kepimpinan saya semualah ilmu yes. Dia penuh kat dada lah, betul. Ilmu mesti ada lah. Ilmu that is competency. Kecekapan mesti ada. Saya dalam tim saya ni, saya tahu kalau dia orang tak ada kecekapan, saya kena tunjuk kecekapan. Sebab tu saya datang nak bekerja. Yes, they know. Kalau saya suruh buat apa-apa, saya akan sama-sama turun nama. Saya tahu mesti ada benda yang tersangkut yang dia tak tahu. Bila dia tak tahu, kita kena tunjuk. Dia nak tanya dia segan kan? Dia tanya dia, kita tahu dia akan segan. Tetapi sekarang ni dia orang ni tak segan dengan saya. Kalau dia tak tahu dia ni, because saya ada openness. Keterbukaan ada. Lepas tu ada tak macam teori pembelajaran yang Prof ikuti untuk kepimpinan ni? Dari segi kepimpinan lah, ada tak teori? Teori-teori kepimpinan yang saya amalkan, yelah, saya pun ada banyak baca teori-teori tentang charismatic leadership, altruistic leadership, democratic laissez-faire, dan sebagainya kan, ilmu itu. Tetapi bagi saya, kepimpinan saya lebih dipengaruhi oleh ilmu psikologi kaunseling saya lah. Ilmu psikologi kaunseling bermakna yang pertama sekali adalah kemahiran. You nak communicate dengan orang, you mesti ada kemahiran untuk berkomunikasi. Itu nombor satu. Kalau you tak ada ilmu komunikasi, tak guna, tak ada makna. Sebab itu kita tengok pemimpin yang gagal macam Najib, kenapa dia lebih baik dengan Pak Lah? Sebab dia komunikasi dia bagus. Yes, dia mengamalkan komunikasi yang berkesan. Dia nak rakyat berkesan. Sebab tu bila dia cakap satu tu, orang faham. Impact tu ada. Sebab apa makna komunikasi? Komunikasi berkesan bermakna siapa mengatakan apa kepada siapa, melalui apa, dengan cara yang macam mana. Dia, benda tu semua ada dalam diri dia. So sama juga saya dengan, kalau saya nak jumpa dengan seorang tu, saya kena pastikan mesej saya kepada orang tu mesti sampai. Kena latih macam tu, tak boleh kan. Sebab kadang-kadang kita tengok ni dalam organisasi sama je lah, universiti ni, tempat lain sama aja, kadang-kadang kita take thing for granted. Itu yang jadi benda lain tu kan.
Tapi kadang-kadang tu ada setengah pemimpin tu dia tak ada ilmu pendidikan, Prof, tapi dia nak jadi pemimpin. Apa pendapat Prof? Sebab tu pemimpin ni dia ada sekurang-kurangnya dia ada 3 kaedah lah, 3 cara. Yang pertama, kita dapat melalui ilmu semula jadi. Okey. Benda tu datang secara semula jadi dan sebagainya. Memang tak dapat dinafikan ada pemimpin yang datang secara semula jadi. Nak tak nak memang orang akan ikut dia. Kerana secara semula jadi. Baik, yang keduanya, dia datang melalui proses pembelajaran yang formal. Yang ketiga, dia datang melalui, dia panggil ni vicarious learning dengan associative learning. Vicarious ni pembelajaran yang terpalit, ataupun vicarious berkaitan is associative. Associative learning, pembelajaran berkaitan. Dia belajar berkaitan dengan sesuatu itulah. So itulah yang tu dia kalau kat negara kita ni, pemimpin yang terkini yang Prof kagumi siapa? Di Malaysia dan juga di luar negara. di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia saya tengok di segi kalau lelaki lah yang paling top memang Mahathir lah. Mahathir saya kagum kepimpinan dia, macam mana dia mengurus banyak hal lah. Tapi dalam masa sama dia juga kelemahan-kelemahan dia yang dia terlepas pandang kan. Yang menjadi masalah hari ini pun kadang-kadang daripada Datuk Seri Mahathir, Tan Sri Tun Mahathir juga satu. Tetapi tak dapat dinafi dia lah yang ni kan. Dari segi pembangunan Dari segi. Kemudian dari pemimpin yang naik turun lah, pemimpin yang naik turun sehingga hari ini menjadi orang yang masih signifikan. Saya tengok Datuk Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, dia pernah menjadi penyokong kerajaan, dia pernah menjadi pembangkang, dia pernah macam-macam, tetapi hari ini dia menjadi tokoh dalam perkasa dan sebagainya. Bukan masalah dia tu, masalah bagaimana dia dapat tarik sehingga hari ini orang Melayu Cina India pun hormat, bukanlah hormat, maksudnya menjadi pengikut kepada dia. Dia masih relevan. Okay. Itu saya tengoklah yang saya boleh kagumi lah. Sebab yang lain-lain tu maksudnya segi kepimpinan dia macam mana? Kepimpinan dia mempunyai satu iltizam perjuangan. Bukan senang kan. Dan dia jadi macam tu kerana dia berjuang. Kita tengoklah dia berjuang, dia tak kira orang nak hentam ke nak kata apa pun, lantaklah dia ni kan. Kan dia orang kata dia katak lah, lompat sana lompat sini. Dia tak kisah. Dia ada satu misi dia. Yes, kalau nak ikut dia tu dah lama dah. Dia pernah jadi menteri, pernah kena buang dan sebagainya. Dia pernah menyokong Mahathir suka dia, kemudian dia buang oleh Mahathir. Dia pernah keluar daripada UMNO, masuk PAS dan sebagainya. Sekarang ni dia marah dengan PAS pula, dia keluar. Tetapi dia masih relevan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab perjuangan dia tu sesuatu lah yang cara dia ada produk yang ada pada diri adalah perjuangan. Okey, perjuangan agama, bangsa dan negara, alif bata tu kan dia bawa. Dan benda tu relevan dan cara banyak orang lain menjuangkan tentang agama, tentang Melayu dan sebagainya. Kenapa ni Pak Lah pun cakap tentang Melayu? Pasal apa Pak Lah turun saja daripada menteri diam habis. Dia juga cakap tentang agama. Kenapa orang lain bercakap tentang Hadi Awang pun cakap lebih banyak anak agama? Tak ada pula signifikan. Orang lebih ikut dengar cakap dia dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah. Sebab dia memang, saya tengok lah, sebab yang penting tu dia masih relevan kan. Yang ketiganya kalau perempuan, saya tengok kepimpinan yang bagus is ni lah, apa dia tu ni, Rafidah Aziz lah. Rafidah Aziz dia sangat bijak orang. Yang lain-lain tu ni lah. Najib masih lagi proses lah untuk menunjukkan hasil. Luar negara? Luar negara, pemimpin luar, yang saya kagum, yang saya tengok ni lah, arwah Muhammad Gaddafi lah. Muhammad Gaddafi. Sebab dia, jiwa dia besar, cara dia besar. Dia dapat menggunakan kebijaksanaan dia kan untuk nak membina daripada Libya hancur kepada Libya yang bagus, daripada zero to hero lah. Hari ni you tengok Libya memang hebat, tapi masalah tangan asing tu, dia dibunuh sendiri lah oleh pengikut dia kan.
Tapi kalau kita tengok, dia memang hebat lah sebab dia berani untuk menghadapi kan, sehingga dibunuh. Ya, dibunuh. Sama juga dengan dia Saddam Hussein lah. Saddam Hussein pun sama juga. Sanggup. Sebab dia orang ni semua mati kerana tangan asing dia. Sama juga dengan kita nanti. Kita pun kalau tak ada tangan, kalau tak berjaga-jaga dengan tangan asing ni, pilihan raya ni, hancur dia orang. Saya tak ada masalah lah. You lah, muda-muda lagi kan. Jadi nak hancur negara, you pun boleh nampak kan, dengan mata hati lah. Jangan tengok dengan mata je. Jangan, mata celek tapi hati buta. Kan? Yes, benda ni penting kita tengok kan. Kadang-kadang orang memperalatkan agama dan sebagainya, tapi at the end of the day adalah negara. Kan? Sama juga apa yang hancur kan dekat ni. Cuba tengok dekat ni Mesir. Mubarak antara yang terbaik, tetapi tangan asing masuk hancur. Tapi adakah selesai masalah kat Mesir? Sampai hari ni tak selesai. Lepas sana bergaduh, lepas sini bergaduh, sana bergaduh, sampai hari ni bergaduh. Sama juga dekat Yaman, sama juga dekat Bashar. Dekat Syria kan, Syria, adakah orang Syria nak bergaduh? Tak, semuanya orang luar. Dia tengok kan dekat mana kan, dekat sana yang ni puak Syiah, ni Bashar kan, yang Sunni lagi satu puak kan. So dia ambil puak Sunni bagi ni untuk lawan dengan Syiah ni Bashar lah. So bergaduh lah dua-dua Islam. Sama juga dengan di ni, apa dia, di Iraq. Dia belaga lah. Saddam Hussein Sunni, yang ni Syiah kan, dia bagi ni duit senjata kat Syiah. Sama dengan kita. Kerajaan yang ada, kerajaan Melayu Islam yang ada, mana yang dah elok. Kerajaan yang dah lama bentuk, kita pun dah duduk sepahaman baik dan sebagainya kan. Carilah siapa yang tak puas hati dekat Malaysia ni kan. Carilah. Sekarang ni tengah duk carilah semua sekarang. Kalau you nak kaya, pergilah. Saya nak kaya pun boleh. Saya pun buat U-turn lah kan. Macam bapak saya pun buat U-turn ni, jendera-jendera semua kan. So dah dibelilah. Dia macam tu. Okey, sebagai seorang pemimpin, okey, macam apa sumbangan Prof pada tangan bawahan? Macam dia orang appreciate Prof macam mana, ataupun Prof dengan sumbangan dari segi apa, ada reward ke apa ke? Reward memang ada. Pertama sekali di segi sistem ganjaran. Ganjaran melalui, pertama sekali budak-budak ni dia bukan ada apa, dia hanya nak engagement, touch tu. Kan? Dia tak nak jauh sangat lah. Dia nak supaya kita sama-sama. Kita ni kerja dalam pasukan. Okay? So itulah pasukan yang ada. Yes. So reward yang ada, saya menyediakan satu pasukan kerja yang menyeronokkan. Itu nombor satu. Sebelum ni ada, tetapi tak apa nampak sangat. Masing-masing buat kerja sendiri. Tapi dekat sini kita boleh nampak pasukan HEPA kan. Orang pun lain-lain pun boleh nampak kita bekerja dan sebagainya. Kita ada banyak kerja. Combo Fest, student baru masuk, MOSIS, kemudian apa dia tu, untuk convocation kan, dan sebagainya. Itu antara kerja-kerja kita lah, kita akan buat. Okey. Satu. Yang kedua, di segi pengiktirafan, tiap-tiap tahun dia orang akan dapat pengiktirafan melalui amal apa, kerja cemerlang dan sebagainya. Kalau sebelum ni sampai markah pun dia orang tak tahu. Cara saya tak suka pekerja tak tahu markah dia, tak tahu performance dia. Saya nak you tahu. Yalah, perbaiki dan sebagainya. So saya punya cara senang je. You yang tahu diri you. You yang rate diri you. Kita bagi tahu, ini garis panduan. Okey, 10 makna apa? 10 bermakna you sentiasa buat kerja yang bagus 365 hari. Itu 10. Tapi kalau you ada slide sikit, ya, katakanlah daripada 369 kita ambil setengah daripada tu, 180 hari you kerja bagus, you dapat 9. Ya, tapi ini kerja luar biasa. Tapi kalau you kerja apa yang you buat dah bagus, you punya markah 8. Tapi saya yakin you tak bawah daripada 7. 7 ni sekali-sekali you buat kerja kan. Tapi kebanyakan you, cara saya tengok you 7. Tetapi saya tak nak bagi 7, saya nak tanya you sendiri kan. You sendiri bagi markah. Jadi bila ada ketulusan macam tu, dia rasa happy lah. Kita ada perbincangan lah. Ya, ada perbincangan. Dia orang datang lah, dekat situ ada orang baru nampak kan. So, okay lah. Ada yang takut bagi 7. Dia jujur lah. Dia kata dia 78, 78, 78. Jadi bila datang markah, campur-campur, dah kurang daripada 80 pula. Dia pun tak risau kan. Tak apa, kita upkan yang mana satu kan. Kita upkan ya. So, daripada situ dia nampak. Yang pertama, kita mendidik dia untuk dia
rasa bahawa dia maksudnya dia didengar lah, perasaan didengar yang pertama. Yang kedua, kita berbincang dengan dia cara kerja dia, hala kerja dia kan, macam mana cara nak memperbaiki kan, apa yang dia maksud, bukan setakat ujung je bagi markah je kan, dia pun tak tahu. Sebab saya tanya, dia pun tak tanya. Sebelum ni tahu markah, tak tahu, dia kata saya hanya tahu sekarang ni, bila saya tak disambungkan kontrak ke dah bagus, saya tahu saya dapat 70 lebih dan sebagainya. Macam kata pekerja tu dia ada apa, kelemahan dia kan. Macam Prof dia pendekatan macam mana? Maksudnya direct bagi tahu dia ke? Saya akan bagi, yang pertama saya macam tu lah, dalam kaunseling kita mesti bagi dia faham. Sebab saya dalam ni apa dia tu psikologi, dia ada 4 tahap. Yang pertama is kesedaran. Sedar saja tak cukup, kita kena bagi tahu. Tahu saja tak cukup, kita kena bagi faham. Bila faham, insya-Allah manusia akan buat. Saya akan bagi ruang kat dia lah. Baik, yes. 4 ya, sedar, tahu, faham dan buat. Okey. Baik. Dalam kepimpinan saya sentiasa akan bagi dia sedar dulu. Bagi dia sedar bahawa dia sedang buat kesalahan. Okay? Apa kelemahan dia? Yes, apa kelemahan dia. Bagi dia sedar dulu apa dia buat kesalahan. Bila dia sedar, kita nak kena bagi tahu dekat dia, ini kesalahan yang you buat. Okey. Baik, contohnya katakanlah bila dia tak ni apa dia tak punch in dan sebagainya. Ataupun dia pergi ke mana-mana baru punch in dan sebagainya. Kan? Dia tak sedar bahawa dia tu penjawat awam. Dia tertakluk kepada undang-undang ni penjawat awam. Apa asal saja dia nak pergi ke mana-mana saja, dia mesti bermula daripada sini. Jadi dia kena sedar bahawa dia ada undang-undang. Bukannya dia ingat kita ni universiti badan berkanun dan sebagainya boleh buat dia. Tak. Kita adalah ni apa dia tu, undang-undang mesti ada kan. Jadi saya sedarkan dia. Nak sedarkan dia tu lah, tunjuk dia punya ni kan, dia punya rekod 3 bulan. Mana yang lompong-lompong tu kan. Tanya dia apa yang berlaku kat sini, you kerja tak bekerja? Dia kata kerja. Kalau kerja kenapa lompong, kenapa tak punch ke dan sebagainya. Di situ baru dia sedar bahawa dia melakukan kesalahan kan. Ada kita bagi tahu dekat dia kan? Sebenarnya benda ni semua melanggar kepada apa? Peraturan yang ada. Tunjuk kat peraturan dia kan? Peraturan AMBAPDI dan sebagainya, dan juga kaedah-kaedah apa dia universiti yang ada. Kita bagi tahu, dia tahu kan. Lazimnya nak bagi faham tu agak mudah. Sebab apa? Sebab dia orang ni dah tua. So bagi tahu kan, dia dah berumur lah. Macam you all ni lah dah tua kan. Kalau you all dah tua macam ni masih lagi tak faham, macam mana you nak bagi, kita nak didik orang lain sana nak bagi faham. Dia tahu tak bahawa apa berlaku dekat diri you ya kan? Saya sendiri bagi, sebab tu saya mencontohi senang. Saya sendiri pun suggest lah. Walaupun saya datang dekat sini, ada staff saya kata, Prof, you tak payah sebab you jusa dan sebagainya, you ketua kan. Saya kata, siapa kata macam tu? Ya kan? You bagi nasihat tak betul kat saya. Peraturan lah. Yes, peraturan kata saya punch in, punch out. Hari-hari saya buat punch in, punch out. Walaupun orang lain tak buat, letaklah itu orang lain punya hak kan. Kita kena, sebab kita yang Prof contoh pada yes, dia. secara tak langsung saya bagi contoh dan sebagainya lah. Kena buat lah kan. Jadi dekat sini lah saya nampak dia orang dah sedar. Yang kedua dia orang dah tahu, kita bagi tahu. Yang ketiga dia faham kan, nampak tak? Saya sendiri pun kena buat sebab saya faham kan. Bila dia dah faham, dan dia buat lah. Kalau kita memimpin leka, orang pun tengok kan. Memanglah contoh lah. Memanglah tu. Jadi tak kisah kan. Memang kena benda macam tu lah. Ya. Apa dia? Oh, nak tunjuk kad ni? Nak tengok. Nak ambil gambar. Oh, nak ambil gambar. Okey, ada lagi? Saya ada student dah nak jumpa. Prof, apakah kejayaan yang Prof pernah perolehi? Kalau tak keberatan, kami ingin dapatkan profil kejayaan tersebut. Ya. Kalau ada lah. Kejayaan saya macam-macam peringkat lah. Kalau nak ikut daripada sekolah dulu pun, saya dapat acara pelajaran yang terbaik, especially dalam bidang matematik. Banyaklah anugerah dalam matematik. Kemudian di universiti saya mendapat anugerah pelajar terbaik keseluruhan. Di masa tu ni anugerah pingat mas Chancellor lah. Pingat mas Chancellor ni pingat mas, kalau dulu, sekarang ni pingat mas diraja lah. Yang terbaik sekarang. Dulu pingat mas Chancellor, diraja tak ada lagi. Anugerah yang terbaik saya mendapat kelas pertama. Anugerah dekan tu lah orang dia. Anugerah dah lebih tinggi daripada dekan. Tinggi Chancellor. Paling tinggi sekali. Anugerah ni pingat mas Chancellor dia panggil. Pingat mas Chancellor.
Yes, Chancellor tu the highest lah. Maksudnya CGPA for flat kan macam mana? Ayalah CGPA saya, dia termasuk nak dapat yang tu, dia tengok akademik dengan co-curriculum. Dia punya akademik memang first class dia dapat, CGPA tinggi. Yang kedua, saya ni co-curriculum saya aktif. Saya terlibat dekat kolej, saya jadi presiden kolej. Dalam MPP, saya jadi exco MPP. Dalam persatuan, saya jadi persatuan, presiden persatuan. Saya buat aktiviti peringkat universiti. Dalam bidang kaunseling? Dalam bidang kaunseling pun pencapaian saya paling tinggi sekarang ni, saya presiden lah. Presiden lembaga kaunselor. Ya, presiden lembaga kaunselor. Presiden lembaga kaunselor. Nanti ambil ni. Ini ada saya ni. Okey. Dan selain daripada situ, saya juga ni merupakan ni ahli lembaga kan, ahli lembaga ni sukarelawan, ni siswa. Di dalam Malaysia ni dia ada satu level sukarelawan yang paling tinggi di KPT lah. Kita ada Yayasan Sukarelawan Siswa dia panggil. Yayasan Sukarelawan Siswa dibentuk oleh kerajaan lah untuk menggerakkan ni, dan saya adalah ahli lembaganya lah. Ahli lembaga untuk ni dalam ni ada. You boleh ambil. Okey. Makna macam pingat-pingat tu nanti ada yang boleh kata ambil gambar. Ada pingat mas saya tinggal kat rumah dekat sini. Tapi kat universiti pula ada lah. Universiti tu pelajar terbaik yang Malaysia kaunselingnya ada. Yang mana kami boleh ambil gambar. Kaunseling saya tak tahu kat sini tu. Nanti Sudah ada kami kot. ambil kat sini. Nanti boleh lah ambil kat sini. Cuti dah ambil. Sukarelawan dekat KPT tu lebih kepada IM4U tu ke, Prof? Bukan, IM4U lain. IM4U ni bawah Jabatan Perdana Menteri. Bawah Jabatan Perdana Menteri. Yang ini YSS ni dia paling tinggi lah. Tapi dia fokus kepada sukarelawan. Ya, sukarelawan ni KPT. Seterusnya, untuk soalan seterusnya, apakah perancangan Prof seterusnya dan akan datang? Perancangan saya? Ya. Perancangan saya yelah, kalau dapat peluang saya ni nak saya sebenarnya gembira lah untuk nak menjadi ahli akademik. Saya dah lama tinggal dunia akademik. Tapi at least sekarang ni saya balik ke universiti lah. Saya dah masuk 6-7 tahun dah terpisah daripada aktiviti research yang besar-besaran lah. Saya hanya buat kecil-kecilan. Jadi kalau nak tanya, saya nak jadi academician lah, khususnya pakar dalam bidang kaunseling. Pakar dalam bidang kaunseling. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau diberi pilihan, saya nak meneroka dunia lah. Nak meneroka dunia. Sebab walaupun bekerja, saya tak sempat nak teroka dunia. Walaupun saya banyaklah pergi ke tempat-tempat yang saya tengok kan, tapi saya tak sempat. Saya kalau dapat nak tengok kepada itulah ada sistem psikososial yang ada ekosistem kan, yang ada. Kalau tidak tak cukup touch and go je. Kadang-kadang pergi ke England ke Jerman ke dan sebagainya, pergi duduk kat hotel, pergi dekat tempat mesyuarat, pergi dekat tempat bengkel dan sebagainya, pun balik habis. Tak ada nak sempat nak tengok dia punya budaya, dia punya culture, dia punya bahasa, makanan dia dan sebagainya kan. Sebab itu semua sangat-sangat relevan dalam psikososial manusia. Cara macam mana mereka menyelesaikan masalah, memang saya nak buat gerakan itu sebenarnya. Budaya kita lain. Cara kita selesai masalah macam mana kan? Cara dia orang selesai masalah macam mana? Mungkin ada cara dia yang tertentu kan, yang lebih baik. Macam orang Rusia, macam mana orang Rusia selesaikan masalah? Kita tak ada buat program usaha sama, Prof, antara pelajar? Belum lagi. Boleh buat lah rasanya lain kali. Lepas tu sekarang ni melalui sukarelawan ni, dia banyak tolong orang kan. Kita pergi. Untuk soalan seterusnya, apakah langkah yang diambil oleh Prof untuk mencapai kejayaan terutamanya dalam menerajui bahagian yang sangat besar di UPNM? Macam mana lagi sekali? Macam mana? Apakah langkah yang diambil oleh Prof untuk mencapai kejayaan terutama dalam menerajui bahagian yang sangat besar di UPNM? Okey. Yang pertama sekali, yang saya sekarang ni dah setahun lah saya duduk kat sini kan. Apa yang saya buat adalah, yang pertama saya mesti memahami ekosistem dan juga misi visi universiti. UPNM ni apa sebenarnya? Itu nombor satu kan. Itu nombor satu. Misi visi saya mesti tahu apa dia, ke arah mana ni, apa sebenarnya fungsi, tugas dan peranan.
Saya tak boleh nak buat apa-apa yang saya syok sendiri, tetapi saya tidak dapat memenuhi visi misi UPNM. Itu nombor satu, ya. Baik, nombor dua, apa yang saya buat adalah saya ada engagement dengan stakeholder dengan UPNM ni, terutama dengan Datuk VC, ya. VC adalah ketua kepada institusi ni, ya. Ya. Yang ketiganya, saya ada engagement dengan KPT. KPT ni, sebab KPT dia banyak memberi dasar hala tuju dan sebagainya. Universiti akan memainkan peranan untuk nak pergi ke arah mana kan. Ini tiga perkara ni mesti saya dah buat dah. Saya dah buat selama setahun, ya. So sekarang ni saya dah nak embark di dalam program, yang mana universiti lain belum buat lagi. Ini saya dah bentang dekat KPT minggu lepas di bawah Graduate Employability Program, ya. Ni ada buat ke ni? Ada yang tak bayar tau. Ratus pencapaian tak ada. 10 tak bayar. 10 tak bayar. Dia cerita tadi cabaran hidup lah. 9 lah. Misi BC pun tak bayar tak. 14. Impian tadi kan yang dia cerita tadi kan. Impian 16 tak bayar. Tapi untuk kaki tangan dia, impian untuk kaki tangan boleh. Apa impian untuk kaki tangan dia? Dia punya harapan lah. 16 tak je lah. 16 tak je lah, cantik tu. 16 tak je lah. 16. Ini program yang saya bentang itu, di mana KPT menerima lah graduate kan. Ini harapan saya yang paling besar. Ini kalau benda ni berjaya, dia akan menjadi blueprint kepada seluruh negara. Yes. Yang model ni saya namakan sebagai U2W UPNM, University to Work model. Yes. Di mana sekarang ni kalau kita tengok, semua universiti dia hanya fikir bila dah hujung-hujung tu. Bila dah hujung-hujung barulah dia bagi finishing school, dia panggil kan, finishing school. Lagi 6 bulan lagi dia nak keluar, barulah kita nak train budak-budak tu untuk keluar bekerja. Sekarang ni tak. Kita kena fikir daripada awal. Bila budak tu masuk saja, kita dah tahu dah dalam masa 3 tahun you nak kerja kat mana, you nak kerja apa, you nak kerja dekat mana, apa dan sebagainya. Yes. So you kena plan daripada awal ni. Kita tak nak budak masuk, dia sore terhege-hege ikut belayar sendiri. Bila hujung nak keluar, barulah kita sibuk nak prepare dia. Desak dia. Itu model lama lah, model lapuk, model ni. Tapi kita kena bekerja lebih keras sikit lah. Macam UPNM ni kita bernasib baik sebab kita student tak ramai. Jadi contohnya macam budak kadet, dia dah tahu dah bila dia kerja keluar, dia akan dapat kerja. 70% kadet, tapi 30% yang ada. Macam mana kita nak tempatkan dia kerja dekat mana? Di sini yang kita nak implement dekat sini lah. No, dia akan implement pada tahun ni. Asasi masuk tahun ni. Asasi tahun ni SPM asasi masuk. Dia ni akan masuk dalam bulan 7 nanti. Dia orang masuk bulan 7. Asasi masuk bulan 6 lah. 7 lah, bulan 7 dia masuk. Kemudian yang lain tu akan masuk dalam bulan 9 nanti. Ya, yang grup lagi satu lagi. So yang bulan 7 asasi masuk dulu, dia akan belajar. Ijazah STPM ni bulan 9. So bila dia masuk, kita akan tolong dia dah. Kita akan kenal pasti program-program kita dah ada dah. Program yang pertama, program yang kedua, program yang ketiga sampai dia habis. Kami boleh implement kat semua universiti lah. Yalah, lepas ni semua universiti akan ikut model ni lah, kalau dia orang nak ikut lah. Tetapi kalau dia nak ikut, memang cabaran tinggi lah. Buat masa ni sini je lah baru. Sini saja. Sebab sini universiti student kita tak ramai. So kita kena buat benda ni lah. Tengok berjaya ke tak. Ya, tengok berjaya dan sebagainya. Tapi saya yakin. Sebab apa? Sebab kita student tak ramai. Dan kalau kita buat daripada awal, saya rasa dia dapat membantu. Sebab masalah dia, kita tak kadang-kadang tak fikir. Bukan kita aja nak fikirkan untuk dia bekerja. Kerajuan kita ni, itu masalah dia. Yalah. Kita sampai dia keluar pun kita nak kena share kerja kat dia. Tak boleh. Dia daripada awal dia kena fikir apa dia nak sebenarnya. Mana ada tuju dia. Supaya dia tahu kalau you daripada awal you tak bagus English, kita tekankan English daripada awal. Merancang kerjaya. Apa kelemahan dia? Yes, apa kelemahan dia dan sebagainya daripada awal kan. Ini yang saya nak bawa, yang kalau katakanlah kejayaan untuk UPNM, inilah dia. Kalau saya keluar pun habis selepas 3 tahun saya dekat sini, inilah dia hasil peninggalan saya lah, ataupun legacy lah yang saya akan tinggalkan. Ini dia. Asalkan ni mana tak ada orang lah yang akan buat dengan bila masuk saja dalam masa 3 tahun dia dah tahu dia kat mana dia nak bekerja. Maknanya kalau misal benda ni berjalan,
orang bawah Prof akan sambung lah. Yalah, for sure lah. Sebab kalau benda dah bagus, mesti dia kena ikut. Kalau dia tak ikut, tapi penat lah kena buat. Kan? You nak pastikan 100 orang masuk, 100 orang bekerja. Dekat situ you kena fikir. Kan? Macam kita ada banyak graduan kita yang bagus-bagus, tapi orang tak tahu. Yalah. Kalau macam hari tu saya tengok jumpa dia jadi pegawai lah bukannya ni, dia jadi pegawai yang in charge of keselamatan untuk bank kan. Bawa duit dia yang kontrol dan sebagainya. Dia tahu kan, dia strategi, badan tahu sebab dia kepala pers kan dan sebagainya. Wah, dia kata bagus lah, dia nak lagi kan. Dia nak student kita. So daripada bila budak tu keluar, baru dia nak tahu, lebih baik kita tarik dia datang sini awal-awal. Kan? Semua dia train, apa you nak sebenarnya? Kan? You nak katakanlah dalam masa 5 tahun lagi you nak 10 orang. Okay, you kena pasti 10 orang ni. You tolong dia daripada sekarang. Jadi bila keluar, senang terus kerja dia tu. Kan? Ini tak tunggu, you tunggu. Kadang-kadang you tersalah ambil orang. Sebenarnya kita kena ada usaha sama dengan syarikat-syarikat. Memanglah. Dekat tahun yang kedua, yang ketiga tu ada pelatihan industri. Okey. Prof, soalan seterusnya nak tanya, berapa peratus pencapaian jabatan yang boleh dikongsi bersama? Maksudnya apa kejayaan yang ada, yang selama Prof pimpin kat sini kan? Yang nampak kejayaan tu lah. Oh, saya baru setahun. Saya yelah benda ni sebenarnya benda ni selama setahun ni yang saya nampak lebih kepada kejayaan cara bekerja lah. Saya tengok antaranya cara apa dia tu ni, tenaga kerja berpasukan. Sinergi tu lebih besar. Kalau dulu sinergi tu kecil, tapi sekarang ni sinergi dia besar, satu. Yang kedua, saya boleh nampak tahap kepuasan kerja. Memang yes, kepuasan kerja makin meningkat, tinggilah banding sebelum ni. Okey. Kemudian yang ketiga, situasi kerja, suasana kerja juga saya nampak adalah peningkatan sikit. Macam mereka ni kan, lebih ikut arahan ke, ataupun kadang dia orang ada tak macam dia orang bagi idea sendiri kan? Dia orang berani tak macam nak bentang idea sendiri? You tanyalah dekat dia. Pendapat Prof lah. Pendapat saya, dia orang nak kecil hati kat saya pun saya tak ada masalah. Saya biarkan dia orang kecil hati. Tapi dia orang ikut arahan lah kan? Dia orang ikut arahan kerana dia orang taat. Ya, tetapi saya tak nak dia orang taat membabi buta. Saya nak you taat, you dengar saya sebab you trust dan respect saya, itu dia. Kerana saya nak you buat kerja kerana you trust dan respect saya, itu saja. Respect dan hormat. Respect dan hormat. Dan sistem saya pun ni dalam bidang psikologi pekerja ni dah lama kan. Saya tak nak dia orang ni buat jadi macam pak turun ataupun buat kerja kena arahan dan sebagainya. Jadi macam robot sangat. Saya tak nak. Saya nak dia buat kerja itulah kerana you sedar, you tahu dan you faham. Sebab tu you buat. Yes, kerana tanggungjawab. Maknanya kalau dia bagi idea ke apa ke, Prof ada yang boleh terima. Memang kadang-kadang saya terpaksa congkel. Kadang-kadang saya terpaksa geletek dia orang untuk dia orang cakap. Bagi idea ke apa kan. Saya dalam mesyuarat apa-apa dia ni. In fact, lagi satu perubahan yang agak ketara, because saya nak wujudkan komunikasi tu biar jelas banyak. Orang kata dua hala lah. Ya, dua hala. Ya, saya adakan dulu, saya tak tahulah dulu, yang saya tahu dia hanya ada mesyuarat pengurusan je. Tapi pengurusan pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So punca kuasa tu tak tahu kat mana kan. Kadang-kadang okey, kau asalkan kau buat kerja cukup lah kan. Tapi saya tak. Saya dah 6 tahun saya duduk kat Kementerian Wanita tu, KSU pelasah saya dan sebagainya, saya dah masak lah macam mana cara nak urus tadbir pejabat dan sebagainya kan. Tiap-tiap minggu kita mesti ada mesyuarat sailing through. Mesyuarat sailing through tiap-tiap minggu mesti ada dengan ketua-ketua unit. Every week. Kecuali kalau saya ada kerja luar lah. Macam minggu ni banyak kerja dekat luar, tak ada dekat kan. Okay. Every week mesti ada. Setiap minggu. Sebab apa nak tahu feedback apa dia? Untuk minggu ni apa yang kita nak buat? Apa masalah dia? Kita settle. Untuk minggu ni kan. Okay. Sama-sama lah. Okay kan. Okay. Baik, yang kedua kita ada mesyuarat pembangunan pelajar. Pembangunan pelajar mungkin 2 minggu sekali. Dan yang ketiga mesyuarat pengurusan haiwan pelajar. Tiap-tiap bulan mesti ada. Ya, mesti ada. Sebab apa saya nak latih dia orang, cara kerja kita mesti ada bertunjangkan kepada keputusan dekat mana. Lazimnya dalam mesyuarat bersama lah. Saya tak nak ni kita buat kerja sendiri-sendiri.
Kan? Macam contohnya dekat sini kan kita pun ada banyak aktiviti pembelian kan. Saya tak nak unit sukan sendiri-sendiri diurus, beli baju dan sebagainya. Tak tahu lah Unit orang ni tu. kan, kerja berjalan, tak ada masalah. Tetapi siapa yang kawal dia tu? Nanti dia shock sendiri dan sebagainya. Kalau ada salah laku, Kita tak siapa tahu. nak jawab, kita juga kena jawab. Yalah. Jadi nak tak nak kita kena ni lah. Sama-sama lah. Ya, sama-sama lah. Okey, dah habis dah. Okey, yang mana sesi yang tak ya? Kita tak rasa dah tak ada apa-apa dah. Terima kasih lah banyak-banyak Prof. Penat Sebab cakap. lama rasanya apa nak penat. Penat nampak? Tapi tak apa, So, nak hilangkan kita- penat tu kami ada sesuatu. Sudah hati sikit. Kau ambil gambar. Sumbangan lah. Ambil gambar dengan rakam sekali. Ya. Sekali. Kalau nak ambil gambar, okey. Antara saya rasa lah yang Jadi bateri dah habis dah. Ha. Oh, tak cukup. Tak ada lagi dah. Banyak cabaran. Ni dia. Ambil pakai gambar. Oh, banyak gambar. Oh, nak.